saya nak kongsikan satu cerita berkenaan dengan 3 ekor katak. 3 ekor katak, katakan kita sediakan 3 buah bekas. Baik. Kan. Dalam bekas itu kita letak air. Katak bila jumpa air dia rasa seronok kan, dia rasa gembira. Kemudian bagaimana pula sekiranya kita letak api di bawah bekas tersebut, air itu akan menjadi panas. Adakah air itu panas secara terus ataupun air itu panas secara perlahan-lahan? Jawapannya ialah air itu panas secara perlahan-lahan. Baik murid-murid sekalian, kemudian apa yang berlaku pada katak-katak tersebut? Okey, katak A, katak B, katak C. Katak A, sebaik sahaja dia rasakan air itu panas, maka katak A dia terus melompat keluar. Walaupun dia tahu dekat luar tu tak best, walaupun dia tahu dekat luar tu tak syok, walaupun dia tahu dekat luar tu tidak menggembirakan. Sama juga dengan katak C, sebaik sahaja dia rasakan air itu menjadi panas, kan, dia terus melompat keluar. Walaupun dia tahu dekat luar itu tidak ada air dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan katak B. Katak B, bila dia rasa air itu panas, dia rasa relax dulu kan. Dia kata sabarlah dulu, ini bukan apa-apa pun, ini hanyalah mainan syaitan katanya kan. Nampak tak murid-murid sekalian? Dia tidak bersedia untuk melakukan perubahan. Kemudian apabila air itu semakin lama semakin panas, air itu semakin lama semakin panas, air itu semakin lama semakin panas, apa yang berlaku kepada katak-katak itu? Agak-agak miralah apa yang berlaku kepada katak A, katak B dan katak C. Alamak, kalau mereka tak keluar daripada bekas tu, cikgu, masih di dalam air yang panas itu, matilah dia. Okey, mati. Agak katak mana yang hidup, katak mana yang mati? Kita main teka-teki sikit. Tadi katak A keluar ke, cikgu? Maksudnya katak A selamat. Katak C pun keluar. Katak C pun selamat, katak B yang mati. Okey. Jawapannya ialah katak B dan katak C mati. Kenapa, cikgu? Kenapa? Baik, saya nak kongsikan kepada anda. Katak C, bila dia dah keluar, dia tak rasa gembira dekat luar. Jadi dia lompat semula ke dalam. Kan, dia lompat semula ke dalam. Bila dia dah lompat semula ke dalam, tanpa dia sedar, air pada waktu itu tengah panas. Dan dia tidak sempat untuk melompat keluar balik. Katak B, sepatutnya dia boleh keluar. Tetapi dek kerana dia sudah lemas dengan apa yang berlaku, dek kerana dia menahan, akhirnya tenaga dia sudah tak ada dan dia tak mampu lagi untuk melompat keluar. Dia mati dengan keegoan dia sendiri. Kan? Bila kita nak menghadapi peperiksaan, sepatutnya kita kena buat apa? Kita kena jadi seperti katak A, terus lompat keluar, tinggalkan segala zon selesa kita itu, kita tumpukan, berikan keutamaan kepada benda yang lebih utama. Tetapi bila kita menjadi seperti katak C, katakan, kita dah tinggalkan kan permainan video dan sebagainya, tapi kita rasa tak selesa. Kesudahannya apa berlaku? Kita kembali main semula. Sebab media sosial ni dia berhantu sikit, Mira, kan? Betul. Kita kata macam nak main 1 minit, nak main setengah jam, rupa-rupanya dah 2 jam. Kita leka, kan? Kita leka. Sebelum tidur kita main sekejap, rupa-rupanya dah pukul 2-3 pagi. Tanpa kita sedar, kita dah menghabiskan masa kita kepada benda yang tidak sepatutnya. Sama juga dengan katak B. Katak B sepatutnya dia boleh keluar lebih awal. Waktu dia kuat, waktu dia mampu untuk berubah. Tetapi bila dia dah leka dengan apa yang dia rasa, kan, dia tak mampu lagi nak keluar, kesudahannya dia kecundang. Jadi murid-murid sekalian, jadilah seperti katak A, insya-Allah kita akan berjaya. Betul. Konsepnya ialah memang betul berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Konsepnya mudah, kan, apabila kita dah berniat untuk berubah. Teringat kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita dah berazam, maka kita bertawakal kepada Allah. Insya-Allah bila kita dah tetapkan niat kita untuk berubah, kita letakkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah bantulah aku untuk berubah, insya-Allah kita akan berubah. Bila kita berubah secara pelan-pelan, kan, orang kata apa, perubahan ini dia macam larian maraton, kan, tak perlu nak laju-laju. Betul. Yang penting sampai. Betul. Daripada kita lari laju-laju, penat, akhirnya kita kecundang. Betul, Mira. Cikgu. Saya tertarik dengan cikgu di mana Islam sendiri menyarankan juga untuk letak usaha, kemudian barulah tawakal. Betul. Dan juga redha. Yang paling penting sekali, letak usaha dulu. Letak usaha untuk berubah, letak usaha untuk menjadi yang lebih baik. Harapnya adik-adik ataupun murid-murid di luar sana pun dapat aplikasikan segala nasihat cikgu ini, terutama sekali dalam kehidupan seharian. Dalam bidang pelajaran khususnya, kan, cikgu? Mungkin nanti bila dah melangkah ke alam kerjaya pun sama juga. Usaha, kemudian barulah kita bertawakal dan juga redha. Baik, cikgu. Sedikitlah orang kata kesimpulan daripada cikgu tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Silakan.
Okey, terima kasih kepada Mira, murid-murid yang saya kasih sekalian. Ingat, perubahan itu pada asalnya memang tidak menarik. Perubahan itu memang tidak seronok sebenarnya. Tetapi apabila kita tahu cara, apabila kita tahu kita ada keinginan untuk berubah dan kita dah letakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berubah, insya-Allah kita akan mampu mengubahnya. InsyaAllah kita akan mampu mengubahnya. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu atas Sama-sama, perkongsian Mira. pada Dah hari habis ini. ke? Kita dah habis, cikgu. Alah, Sedikit sekejapnya. pantun saya kepada mereka di rumah sana. Sedikit je, cikgu. Dihina jangan tumbang, dipuji jangan melayang. Perbaiki diri untuk terus berkembang walaupun cubaan datang menghadang. Selamat berubah adik-adik. Semoga perubahan ini membawa kesan yang positif kepada diri kita.